kat mana? Under learning materials. Ada buka tak? Ke tak ada? Ada puan. So saya harap adalah yang buka. Nota pun saya dah bagi dalam bentuk PDF. Okay. So kalau boleh setiap kali kelas you buka dululah kalau nak download ke, kalau ada yang nak print boleh print dululah, so lebih mudah. Okay, so waktu kelas saya akan straight away je lah explain about the lecture. Okay, sekejap So in between classes, waktu kelas sedang berjalan, walaupun sedang ambil attendance, saya juga boleh panggil nama awak lah untuk double check. Okay, double check sama ada awak ada ke tak sepanjang waktu kelas berjalan. Okay, untuk kelas hari ini kita akan start dengan introduction. Okay, before that ada beberapa info penting lah. Okay, so contohnya sekejap. Dalam ni semua pelajar tahun 1 ke? Tahun 1 ke? Tahun 2 ke? Tahun 20. Tahun 2 Okay. So saya rasa dari segi kehadiran kelas dan sebagainya awak mungkin dah faham lah sebab dia sama saja macam kelas lain. Okay, ni kita punya lecture plan. Okay, yang ni nanti saya akan upload dekat dalam author RPP, so you boleh check lah. So untuk, okay, this is my name kat sini. Okay, ni nama saya. So untuk subjek ni saya seorang je lah yang akan mengajar bagi subjek ni sebab kita ada satu section sahaja kan. Dan okay, kelas kita kalau ikutkan jadual 3 jam. Okay, baik. Saya tak adalah mengajar straight 3 jam. Okay, paling lama sekali pun 2 jam setengah. Itu pun dekat tengah-tengah kita akan ada break lah. Okay. So okay, nanti you boleh check lah dekat sini. Saya go through sekali lalu sahaja. Okay, yang ni. Kemudian saya nak sharekan assessment schedule. Okay, so saya rasa untuk semester ni semua student dekat dalam kampus, betul? Untuk degree saya rasa semua dah masuk kampus. Untuk pelajar diploma semua dekat kampus ke? Ada yang kat rumah lagi ke macam mana? Semua dah duduk dekat pagar ke macam mana? Ada yang masih dekat rumah? Ada yang masih dekat rumah. Ada kat rumah? Ada yang kat rumah, ada yang masuk kampus macam tu Ya. Yeah. Okay. Sebab untuk pelajar degree saya dimaklumkan semua dah balik Okay, so disebabkan kelas kita untuk semester ni masih lagi berjalan secara online. Okay, saya faham setiap kali kelas online mesti akan ada masalah internet lah, masalah line lah dan sebagainya. Saya tak nak, bukanlah saya cakap tak boleh tak hadir surat, bagi tahu in advance. Cuma setiap kali kelas kalau boleh, kalau tak hadir tolonglah bagi tahu, jangan senyap je, jangan tunggu lecturer cari awak. Okay, awak lah kena PM, okay, PM in advance. Contohnya you bagi tahulah, contohnya you sakit, bagi tahu. Contohnya you ada masalah lah yang yang jadi sebab you tak boleh hadir kelas. Okay, tolong bagi tahu. Okay, jangan senyap je. Okay, kemudian untuk semester ni kita tak akan buat 14 minggu kuliah tu setiap minggu ada ada Google Meet. Tidak so untuk subjek ni setakat ni 7 yang kita decide. Okay, so sekiranya ada perubahan saya akan maklumkan. Okay, macam dekat sini saya dah tuliskanlah kat sini sama ada face to face ke non face to face. Kalau face to face tu maksudnya kita ada Google Meet. Kalau non face to face bukan bersemuka macam ni, non face to face, maksudnya minggu tu tak ada Google Meet. Okay, saya akan bagi recorded punya video, you kena study sendirilah dan kena submit tugasan yang diberi waktu dalam tempoh yang saya bagi. So bila you submit, kira you hadir, you tak submit, kira you tak hadir lah. Okay, so ada 14, ni untuk 14 minggu lah kita dah susun dekat sini. Okay, yang ni nanti saya akan upload dekat dalam author, you boleh check. Okay, kemudian okay, mana ya?
Reference. Oh, ini saya tak save diploma punya. Sekejap Intro page 3 informasi. Okay, so untuk kelas ni general information. Okay, ni saya go through sekali lalu Okay, okay, kehadiran. Macam saya cakap tadi, setiap kali kita buat kelas, contohnya Google Meet minggu ni kan, hari ni saya buat Google Meet. So dikira satu kali kuliah. Okay, so setiap kali tak hadir, tolong bagi surat. Okay, kalau ada MC, bagi MC. Okay, kalau nak you boleh scan, okay, boleh scan, atau kalau susah sangat you boleh ambil gambar. Okay, tak ada masalah. Okay, as long as you maklumkan, okay, bagi tahu kita, okay, so tak ada masalah lah. Okay, so ingat 3 kali tak hadir tanpa sebab. Tanpa sebab tu maksudnya tak ada surat. Okay, walaupun you ada sebab tapi you tak bagi surat, tu masih dikira hadir, tak hadir tanpa sebab lah, saja-saja. Okay, so 3 kali je, okay, you tak boleh ambil final, terus kena bar lah. Okay, kira gagal lah untuk subjek ni. Okay. So sebarang maklumat terkini semua saya akan maklumkan dekat dalam WhatsApp. So jangan cakap tak tahu, saya tak baca WhatsApp dan sebagainya lah. Okay, so kena sentiasa check lah. Okay, so benda-benda yang ni. Kemudian waktu kelas tolong sediakan at least kalau tak ada buku paling-paling teruk pun kena ada a piece of paper, at least ada kertas sehelai untuk you jot down. Sebab saya punya nota yang saya bagi tu dia setakat macam important information yang dia tak complete dengan dia punya explanation lah, dia punya penerangan. Mungkin you tengok perkataan dalam bahasa Jerman kemudian dia tak ada explanation. So that's why suatu kuliah you kena sediakan a piece of paper, kena ada pen, you kena jot down lah, kena salin sikit. Okay, so bukan you sekadar dengar je. Okay, dan kelas saya, kelas kita two-way punya communication bukan saya cakap seorang. Okay, so kalau saya tanya, saya nak ada respon, saya nak ada suara yang menjawab. Okay, kita kelas language, okay, bukan kelas math, okay, bukan kelas mengira. Kelas language kena bercakap, jangan berat mulut. Okay, so untuk, these are all the platform yang saya akan gunakan untuk kelas ni. Okay, so WhatsApp ni dah biasalah, Otter pun dah biasa. So kalau tak, rasa macam tak familiar kan, bolehlah tanya. Kalau malu nak tanya saya, tanya kawan. Okay, macam mana nak guna Otter ni, start reti. Tak keluar lah, ni ada problem, tak appear. Contohnya saya post latihan, tak keluar. Tolong tanya, jangan malu-malu. Okay, dan ada lagi 3 platform yang saya akan gunakan, khas untuk kelas bahasa ni lah. Okay, yang pertama, ini WhatsApp, Otter, okay, quizzes. Quizzes ni rasanya rata-rata dah biasa gunakan, betul? Ada tak yang macam first time dengar quizzes ni? Semua dah biasa? Ke ada yang first time dengar? Frau, saya first time dengar quizzes ni, tak pernah guna. Ada ke? Kalau ada cakap ada. Kalau tak ada, cakaplah tak ada. Semua dah biasa guna ke? Dah pernah guna Ya. Okay, so kalau dah biasa guna tak apa, sebab untuk kelas saya pun saya akan gunakan quizzes jugalah. Okay, especially untuk latihan dan sebagainya, sebab mudah untuk you check you punya jawapan. You jawab, you terus dapat you punya jawapan. Okay. Kemudian ada lagi 2, yang ni mungkin you tak pernah gunakan lagi, dia lebih kurang je namanya. Yang tadi quizzes, yang lagi satu adalah Quizlet. Okay, saya akan tunjukkan apa itu Quizlet. Okay, kat sini So, selepas kelas ni saya akan bagi link, okay, dekat dalam Otter, so nanti boleh check. Okay, so untuk Quizlet ni, okay, you kena log in lah, menggunakan you punya siswa mail, okay. Gunakan siswa mail je, tak perlu gunakan email lain. Okay, gunakan siswa mail, you log in. Kemudian, so dekat dalam ni nanti saya akan masukkan ada topik-topik lah. Okay, dalam ni ada topik-topik yang you boleh study perkataan dia. Okay, so Quizlet ni dia adalah you boleh study
perkataan dalam bentuk flashcard. Okay, dia dalam bentuk flashcard. Okay, so dia ada perkataan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Jerman dan you boleh dengar dia punya sebutan, the pronunciation. So ini untuk self-study lah dan juga untuk revision. Okay, contohnya topik untuk hari ni kita belajar greetings kan. Okay, so you boleh buka, you log in, okay, you klik topik greetings dan okay, yang tepi-tepi ni, study ni, setiap satu ni you boleh klik. So nanti after class you kena buat lah. Okay, ni adalah ni. Okay, contohnya you nak study dia punya flashcard, you nak study dia punya perkataan. Okay, first of all, you kena klik flashcard. Okay, dengar saya cakap, klik flashcard. Okay, so bila you klik, dia keluar perkataan ni dan sebutan dia. Kemudian you nak tukar, you klik je lah. Hello. Okay, ataupun boleh juga you klik je, tekan button next dekat you punya apa nama, laptop. Tekan next pun boleh. Okay, tak ada masalah. Macam tu. Okay, dan sampailah perkataan yang terakhir. Okay, so kalau you tak tekan flashcard ni, dia memang keluar juga flashcard ni, tapi dia tak ada sebutan dia, tak ada suara. Okay, that's why you kena klik yang dekat sebelah kiri ni. Kemudian untuk latihan, you just klik lah setiap satu ni. Learn, write, spell, test. Setiap satu ni contohnya learn, you klik lah. So ni semua adalah latihan. So nanti kena buat. Okay, kena buat, kena ni lah. Nanti saya akan check sama dia buat atau tidak. Okay, macam tu. Dia simple je. Okay, kemudian platform yang seterusnya saya akan gunakan, ni platform yang terakhir ialah Flipgrid. Okay, nama dia Flipgrid. Yang ni pun sama, saya akan letak link dekat dalam author. Okay, so untuk Flipgrid ni dia khas untuk untuk speaking ya, untuk speaking. Khas untuk kita practice, you punya ni lah oral. Okay, contohnya topik ni. Okay, so nanti saya akan postkan ni kan. Sini contohnya untuk kelas saya yang sebelum ni punya. Okay, saya akan bagi latihan lah. Contohnya saya nak awak sebut greetings yang kita belajar dalam kelas hari ni. So awak kena post, you kena record video, a short video of you talking, okay. Kena cakap lah depan kamera. Kemudian you upload. So you upload dan kawan-kawan semua boleh tengok. So kat sini dia tak ada istilah malu lah, salah nanti orang tengok. Tak ada istilah malu ke apa ke, kita nak sama-sama belajar. So dari sini you boleh cross check lah, betul ke tak saya punya sebutan ni. So you boleh compare dengan kawan-kawan sekelas you. Okay, so boleh check. Okay, contohnya, okay, kita buka satu kat sini kan. Contoh lah, Sharina. So normally untuk video ni kan, dia tak panjang pun, normally dalam 15 second. Contoh macam ni, 18 saat je video dia, tak panjang pun, dia pendek-pendek je. Okay. Contohnya ni. Hello, nama is Sharina. S-Y-R-R-E-N-A. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht, auf Wiedersehen, tschüss, dankeschön, bitteschön. So video ni sangat pendek. Cuma kita nak you practice bercakap depan kamera. Okay, that's all. Okay, kita nak you practice bercakap tu sahaja. Okay, yang tu, so settle bahagian platform yang saya akan gunakan. Okay, so far do you have any question? Kalau ada soalan kan, you terus on you punya mic, terus tanya je. Terus tanya, Frau, saya nak tanya. Okay, tak perlu type dekat chat. Okay, okay, boleh. Okay, so dan bahagian yang terakhir adalah continuous assessment. Okay, penilaian berterusan. So untuk subjek ni, seperti yang semua sedia maklum lah, okay, untuk subjek kita ni untuk bahasa Jerman,
kita tak ada exam. Okay, tak ada exam. So kita cuma akan ada test sahaja. Okay, ujian pun dah tak ada. Okay, sebelum ni ada tapi kita dah tak buat. Maksudnya quiz dah tak ada. Okay, cuma ada test sahaja. Okay, so ada test 1, ada group assignment. Kemudian kita ada oral test. Okay, kat sini saya letakkanlah dia punya percentage dia. Setiap test tu kita kira berapa persen. Contohnya test 1, 20%. Group assignment ada 15%. Oral test ada 30%. Oral test ni paling besar lah dia punya percentage. So kalau you berat mulut, you tak nak cakap, you tak nak practice bercakap kan, nanti you akan ada masalah lah nanti waktu hari test. Sebab you jarang bercakap, jadi mungkin you rasa susah lah nak pronounce the words, okay, nak sebut perkataan-perkataan yang kita dah belajar. Okay. Kemudian ada listening test dan juga yang terakhir ada final test lah. So untuk final test ni normally kita akan buat minggu ke-14. Okay, so kita tak ada exam, kalau tak ada exam tu maksudnya selalu kalau exam kan you ada study week, lepas tu baru exam kan. So untuk subjek ni kita tak ada yang study week tu. Okay, maksudnya minggu yang hujung-hujung tu kita dah allocate untuk you punya test. Okay, so clear, so far clear, ada soalan? Laju sangat ke, macam mana ke? Okay, clear ke tak? Clear Puan. Clear, okay. So, ni saya punya nota. Okay, so before we start, okay, sebelum kita masuk pada lesson hari ni, saya nak bagi idea sikit, okay, on how German sounds like. Okay, so untuk subjek ni, untuk yang masuk kelas ni hari ni, saya expect semua tak ada basic lah Okay, kalau ada siapa yang dah belajar, yang dah ada basic German waktu sekolah, supposedly you tak boleh ambil subjek ni, you kena gugurkan subjek ni, you kena ambil subjek lain. Okay, requirement untuk subjek ni adalah you tak boleh ada basic language ni. Okay, so mungkin ada yang masuk kelas ni, dia langsung tak ada idea macam mana bahasa Jerman tu bunyi dia macam mana sebutan dia macam mana, susah ke dari segi dia punya sistem tulisan macam mana pula. Okay, so actually bila you ambil bahasa Jerman, one of the advantages adalah you dah tak perlu belajar dia punya sistem tulisan. Yang mana dia sama sahaja ABC macam kita belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ABC sama sahaja. Cuma mungkin ada huruf tambahan lah sikit je. Okay, yang kita kena belajar. Okay. Kemudian dan juga perkataan dalam bahasa Jerman, ada banyak sangat perkataan dalam bahasa Jerman yang ada persamaan dengan bahasa Inggeris. Okay, actually bahasa Inggeris dengan bahasa Jerman ni dia share at least around 50% or 60% vocabularies. Okay, so ada banyak sangat perkataan yang ada dalam bahasa Jerman ni, dia juga ada dalam wujud dalam bahasa Inggeris. Okay. So contohnya sekarang first kita nak tengok true friends in English and German. Okay, true friends ni adalah perkataan yang dia punya spelling, ejaan dia dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Jerman sama. Okay, tapi mungkin sebutan dia berbeza lah. Tapi kat sini true friends ni maksudnya perkataan yang sama dan maksud yang sama. Okay, so now kita nak berkenalan sikit lah dengan macam mana how German language sounds like. Okay, so boleh get ready lah you punya a piece of paper and your a pen. Okay, so bila kita baca perkataan dalam bahasa Jerman, okay, contohnya perkataan yang pertama ni, kalau ada soalan nak tanya boleh tanya ya, mencelah je, tak ada masalah. Okay, contohnya, okay, perkataan yang pertama, kalau dalam English, dalam bahasa Inggeris, perkataan yang pertama ni macam mana awak sebut perkataan ni? Dalam bahasa Inggeris, macam mana awak sebut? Okay, anyone? Generation. Yes, sorry? Generation.
Generation. Okey, itu dalam bahasa Inggeris. Okey. Baik, dalam bahasa Jerman ada lain sedikit lah bunyi dia. Okey. So now, untuk vowel, okay, tahu vowel, okay, huruf vokal, okay, dalam bahasa Jerman kita panggil vowels tu kita panggil vokale. Okay, vokale tu adalah vowels. Okay, huruf vowels. Okay, tahu huruf vowels A, E, I, O, U kan? Okay, so bila kita baca, bayangkan macam awak baca suku kata dalam bahasa Melayu. Macam mana suku kata dalam bahasa Melayu? Contohnya kalau A kita bunyikan dia sebagai A. I kita bunyikan dia sebagai I. Okay, O, O, U, U. Contoh kat sini saya tulis macam ni. Kalau bahasa Melayu awak sebut macam mana? Night. Betul? Contoh ni, kalau Inggeris awak sebut nap. Kalau bahasa Melayu awak baca nap ke nap? Nap, betul? So, bahasa Jerman sama. Dia punya, saya cakap dia punya huruf vowels tu bunyi dia A. A. Okay, so kat sini kita akan bunyikan dia sebagai A lah. Bukannya nap, tapi kita akan baca dia sebagai nap. Okay, boleh? Contohnya, ni saya bagi contoh perkataan untuk kita belajar sebutan dia. Okay? So contohnya perkataan yang bawah ni kan, dalam English awak sebut tub. Betul? Tub. So dalam bahasa Melayu kita tak sebut dia tub. Tetapi macam mana awak sebut perkataan yang bawah ni? Kalau bahasa Melayu. Tuk. Betul. U bunyi dia U. So now bahasa Jerman dia lebih kurang je macam bahasa Melayu. Ingat. A, I, E, O, U, U. Okay, macam tu. Okay, mudah je. Okay, tu untuk pengenalan lah. Okay, so ingat yang tu. Okay, so now contohnya saya tulis ni. Dalam English awak sebut rat. Kalau dalam bahasa Melayu awak sebut apa? Right, betul? Okay, so now dalam bahasa Jerman, okay kat sini A ni bunyi dia A, okay? Tetapi sekarang huruf R ni kita akan follow macam Jerman punya pronunciation. Okay, so now kena belajar sebutan huruf R kat sini . So dengan sebutan saya, okay, sebutan dia bukan right. Kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris mungkin dia depends on your pronunciation kan. R dia jelas, betul. Right, macam tu. But Jerman, dia punya R bunyi dia adalah rat. Okay, boleh? Rat. Ni kalau orang utara dia dah master lah sebutan huruf R ni. Okay, rat. Macam tu. Okay, so now listen to my pronunciation for the first word. Okay, so kalau English you sebut generation, but German kita akan sebut dia sebagai generation. Okay, boleh? Okay, tu untuk perkataan yang pertama. Okay, kita tengok perkataan yang kedua. Dalam bahasa Inggeris awak sebut macam mana perkataan yang kedua ni? Macam mana awak sebut? Material. Okay, material. Okay, so bahasa Jerman, saya cakap A bunyi dia A. So dekat depan ni dah tak ada bunyi me. Me tu dah tak ada. Matter. Tak ada. Okay, so bunyi dia adalah ma dekat sini. Okay, so sebutan dia adalah material. So dekat sini saya cakap macam suku kata bahasa Melayu. So kat sini dah tak ada real tu dah tak ada. Okay, real macam bahasa Melayu. Okay, cuma gunakan sebutan R Jerman. Okay, material. Okay, the next one. Okay, kalau English you sebut minute. So dalam Jerman rasa-rasanya macam mana? Dah boleh tangkap kot sebutan dia macam mana kan? Saya cakap macam suku kata bahasa Melayu. So kat sini kat sini bunyi dia apa? Dah bukan minute dah tak ada dah. Okay, so minute. Okay, minute. Kalau awak nampak huruf E dekat belakang, dalam bahasa Jerman bunyi dia E. Dia bukannya bukannya minute. Okay, salah. Okay, sebutan dia adalah E kat belakang. Okay,
So dia tak macam bahasa Inggeris, kalau E dekat belakang tu normally kita tak bunyikan kan, dia silent, dia tak ada bunyi. But dalam bahasa Jerman kalau E dekat belakang tu kena bunyikan, dia tak ada hilang macam tu. Okay, saya cakap macam suku kata bahasa Melayu. Okay, ingat tu. Okay, the next word. Okay, so yang ni sebutan dia dalam bahasa Inggeris macam mana yang ni? Macam mana awak sebut? Yang keempat. Moment. Okay. So dalam bahasa Jerman rasa sebutan dia macam mana? Kat mana yang lain? Dekat mo, dekat men, which one? Mana yang berbeza rasanya? Dia jadi sebutan dia macam mana? So sebutan dia adalah moment. Moment. Okay, dia instead of men bunyi dia moment. Okay, dia lebih kurang je. Okay. So perkataan-perkataan ni semua kan, dia sebutan dia je lah lain sikit. Maksud dia masih sama. Sama je English dengan Jerman. Okay, so awak dah biasa jumpa. Senang je kan? Okay, untuk perkataan yang ni saya skip dulu. Okay, kita tengok perkataan yang ni. Okay, dalam bahasa Inggeris awak sebut macam mana yang ni? Elegant kan? Elegant. Okay, so bahasa Jerman. Okay, saya cakap tadi macam mana A bunyi dia A. Okay, so dah tak ada elegant tu. Okay, so sebutan dia adalah elegant. Okay, elegant. Macam tu. Okay. Okay, yang ni pun saya skip dulu. Okay, lepas ni saya tunjuk sebutan dia. Dan yang terakhir, okay, relevant ni sebutan dia adalah relevant. Okay, relevant. Okay, boleh Okay, so now, yang ni kena salin Saya nak masuk kepada sebutan huruf S. Okay, pengenalan sedikit. Okay, untuk sebutan huruf S, okay, kalau dia dalam perkataan, awak jumpa huruf S kan, sebutan dia dalam bahasa Jerman dia ada sedikit berbeza lah. Okay, macam yang lain tadi dia lebih kurang. Jika M masih lagi bunyi dia M, T masih lagi bunyi T, N masih lagi bunyi N, dia tak ada macam huruf ni bunyi dia berubah, tak ada. Okay. So now untuk huruf S ni dia lain sikit. Kalau selepas huruf S ni, okay, dalam spelling yang ni kan, perkataan awak jumpa vowels, okay, vokal. Okay, huruf vowels tu apa dia? A, E, I, O, U. Okay, A, E, I, O, U. Okay, selepas huruf S ni, contohnya S, A, S, A, S, I, S, O, S, O. Okay, contohnya yang pertama ni, kita tak akan bunyikan dia sebagai sa. Okay, so kat sini bunyi dia, okay, dia akan macam bunyi huruf Z. Kalau selepas huruf S tu dia jumpa vowel. Okay, so tolong take note. Okay, setahun nanti akan ada yang lupa, so kena salin. Okay, contohnya S-A, okay, S-A, kita tak panggil dia sa, tetapi za. Okay, kalau awak nampak bracket ni kan, saya buat bracket, maksudnya ini adalah dia punya sebutan sebab saya nak bezakan dengan ejaan. Okay, contohnya SE bunyi dia sama ada Z ataupun Z. Okay, depends lah. Okay, okay, SI bunyi dia adalah Z. SO bunyi dia apa dia kelas? Apa dia? Macam mana kita nak pronounce? Zo. And the last one is? Zoo. Okay, so good. Very good. Okay, so ingat, lepas S ni awak jumpa vowel bunyi dia huruf Z. So now dekat sini English awak sebut museum kan? Museum. S dalam English bunyi dia Z. Okay, so dah sama kat situ. So now sebutan dia saya cakap tadi macam suku kata Melayu, dia punya vowel. So U bunyi dia U. Okay, tak ada museum. Kat belakang ni tak ada ya. So sebutan dia adalah museum. Okay, museum. Kenapa dia samalah macam dia punya vowel. Dibunyikan sebagai macam tu. Okay, the next word, okay, yang ni. Tadi saya cakap selepas S jumpa vowel bunyi dia macam huruf Z. So kat sini sebutan dia adalah pearl. Macam mana belakang ni nak sebut? Son, mana satu? Zone. Pearl zone. Okay, very good. Okay, pearl zone.
Okay, so person masih lagi sama. Okay. So now, okay, kita pergi pula kepada similar words, different meaning. So macam tadi, ni semua adalah perkataan yang okay, actually yang slide yang ni awak nak salin boleh, tak nak salin boleh. Cuma yang kena take note adalah dia punya sebutan. Okay, sebutan macam huruf S ni tadi Okay, so kita tengok perkataan yang dia sama English dengan bahasa Jerman, tetapi dia ada maksud yang berbeza. Dalam bahasa Inggeris maksud dia ni, dalam bahasa Jerman maksud dia ni, dia tak sama. So mungkin kat situ ada confused. So yang ni kita panggil dia false friends. Macam tadi true friends, perkataan sama maksud sama. Sekarang false friend. Okay, contohnya perkataan yang pertama ni, gift. Gift. Okay, yang ni sebutan dia bahasa Inggeris, bahasa Jerman, dua-dua sama. Tak ada perbezaan. Okay, so dalam bahasa Inggeris, kalau bahasa Inggeris gift ni maksud dia apa Maksud dia apa kelas gift ni? Kalau English, yes? Hadiah. Hadiah kan? Hadiah. Bahasa Jerman dia bukan lagi hadiah. Rasanya apa? Kalau lawan hadiah apa ya? Ada ke perkataan bagi lawan hadiah? Apa dia? Kejap Frau, bagi saya Google dulu. Okay, so gift in German maksud dia adalah poison. Okay, poison. Okay, contohnya perkataan yang kedua. Okay, English you sebut apa? Bahasa Inggeris awak sebut macam mana ni? Kind. Kind. Okay, dalam bahasa Jerman rasa-rasanya macam mana sebutan dia? Dah boleh tangkap kot sebutan dia. Instead of kind, kita akan bunyikan dia apa dia kelas? Keen. Keen, correct. Saya cakap I bunyi dia E, macam bahasa Melayu, keen. Okay, so dia tak susah, Okay, kita cuma kena tahu cara bacaan dia, itu saja. Okay, so keen, dalam bahasa Inggeris kind, baik hati kan. Kalau German, keen maksud dia adalah child. Okay, child. Okay, next one. Okay, English you sebut gut. German sebutannya macam mana rasanya? Good. Good. Okay, good. Okay, so now maksud dia apa kat sini? Maksud dia good. Okay, nampak? Okay, good. Bagus. Good. Tu maksud dia. So nampak perkataan yang sama, sebutan yang sama, maksud dia berbeza. Kat situ. Okay, yang ni host. Bahasa Inggeris host. Okay, dalam Jerman sebutannya macam mana Hose. Correct. Okay, very good. Hose. Kenapa Z dekat belakang ni? Kenapa bukan se? Sebab selepas S jumpa vowel. Okay, good. So hose. Hose ni maksud dia trousers. Okay, seluar panjang. Okay, hell. Okay, hell English, German sama. Hell. Dua-dua hell maksud saja lain. Yang satu maksud dia neraka. Kalau German, hell is referring kepada adjective bright. Apa maksud bright bahasa Melayu? Terang. Okay, terang. Perkataan yang terakhir, art. Okay, yang ni sebutan dia sama English, German sama. Okay, maksud je yang lain. Untuk perkataan yang terakhir, saya akan tinggalkan dia sebagai homework. Okay, sila cari maksud perkataan ni Okay, dalam bahasa German. Okay, so itu that's it untuk pengenalan. Saya nak bagi idea sikit lah kan supaya you macam dapat idea. Oh, macam ni kataan dia. Oh, saya dah pernah jumpa. So mungkin kadang-kadang ada perkataan dia yang dia not exactly the same tapi dia hampir lebih kurang. Yang mana awak tak pernah nampak perkataan tu tapi awak boleh teka maksud dia disebabkan perkataan dia hampir sama dengan English. Okay. No. Saya punya nota tadi. Kenapa saya tutup sekejap Okay, setakat ni masih okay? Boleh proceed Okay. Boleh. Boleh. Okay, kalau lapar tahan dulu lapar. Okay. Week 1, this one kot? Yang ni. Week 1 intro Okay, untuk topik yang selepas ni punya, okay, kita akan banyak belajar topik sebutan. Okay, untuk topik sebutan ni dia sangat penting, okay. Awak kena fahamkan
kena biasakan, dan kalau tak faham tolong tanya. Kalau topik hari ni tak faham, nanti minggu depan kita dah belajar topik lain. Nanti dia akan bersambung-sambung, nanti awak lagi banyak tak faham terus tanya. Okay, so now I have a few question yang saya nak tanya. Okay, sebelum kita teruskan lebih lanjut lah. Okay, kenapa awak masuk kelas ni, kenapa awak belajar bahasa Jerman? Selain daripada jawapan saya tak ada pilihan lain, saya terpaksa masuk kelas ni sebab saya sebenarnya nak daftar kelas lain tapi tak boleh, so saya terpaksa ambil bahasa Jerman. Ada tak yang masuk dengan sukarela? Selain daripada terpaksa rela, ada ke yang sukarela masuk kelas bahasa Jerman? Ada? Ada ke tak ada? Ke semua terpaksa? Saya terpaksa, Frau. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada, Frau. Tak ada. Akan menjaga hati. Okay, terima kasih. So, whatever your reason is, walau apa pun awak punya sebab, awak punya alasan masuk kelas ni, terpaksa ke, sukarela ke, tak kisahlah. Okay, once you dah join kelas ni, you kenalah hadap muka saya untuk 14 minggu. Okay, suka tak suka, you kena belajar jugalah, kena paksa untuk belajar. Okay, so now, the next question is, okay, apa yang awak tahu tentang negara Jerman ataupun tentang bahasa Jerman? Anything. Bila kita sebut pasal Jerman, apa yang terlintas dalam fikiran awak? Apa dia? Bola. Anything keyword. Bola. Okay, bola. Contoh lain, apa lagi? Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan Jerman, yang maksudnya you punya ni lah dia, apa yang terlintas perkataan pertama yang berkait dengan Jerman setiap kali kita sebut Jerman. Apa yang awak terfikir? Okay, anything, boleh sebut apa sahaja. Okay, lagi selain daripada bola? Kereta? Yeah, the BMW production from Germany. BMW ada dia punya famous car kan. Okay, lagi selain daripada tu apa lagi? Apa lagi ya? Ataupun bila kita sebut pasal bahasa, apa yang terlintas dekat fikiran awak? Awak rasa senang ke, susah ke, tak pernah dengar? I don't have any idea at all about German. Entahlah, Frau, saya masuk dah lah terpaksa. Frau tanya pula saya apa idea saya pasal Jerman. Macam mana saya nak jawab? Susah. Okay, so I hope at the end of this class you akan learn something. Okay, you dapat something, okay, yang you boleh praktiskan lah, yang you boleh gunakan, okay, for your kalau not for your daily life, at least dia useful lah, okay, untuk something yang you akan gunakan in your future. Okay, so there are a few questions here to test your German general knowledge. Okay, saya nak tahulah awak tahu ke tak tahu. Okay, colours of German flag. Siapa yang tahu? Ada berapa warna bendera Jerman? 5? 3. Okay, warna apa tu? Merah. Kuning. Merah, kuning, lagi? Hitam. Are you sure hitam? Bukan putih ke? Kita Okay, so merah, kuning, hitam. Okay, nanti check macam mana. Sebab ada negara yang dia lebih kurang je bendera dia. Kena tengok dia punya susunan warna dia macam mana. Okay, so what is the capital city of Germany? Kalau dekat Malaysia kita ada Kuala Lumpur. Kalau dekat Jerman kita ada apa dia punya capital city? Berlin. Okay, bahasa Inggeris awak sebut Berlin. Okay, bahasa Jerman kita tak sebut Berlin. Dia lain sikit lah. Berlin. Okay, Berlin. Okay, Berlin. Kena tahu belajar bahasa Jerman tapi tak tahu capital city of Germany. Nanti orang tanya malulah tak boleh jawab. Okay, Berlin. Okay, ni dia punya capital city. Okay, Berlin. Okay, number of federal states. Federal states ni dia lebih kurang macam negeri. Kalau dekat Malaysia kita ada berapa banyak negeri. Kalau dekat Jerman ada berapa banyak? 16.
Berkat menggoogle dapat jawapan 16. Okay, good. So ada 16 federal states, okay, in Germany. Okay, so now kalau awak perasan, saya punya nota dengan awak punya nota macam ada lain sikit kan. So yang depan-depan ni memang saya tak include kan pun. Dia nanti start yang ni baru saya masukkan dalam awak punya nota. Basically dia sama je. Cuma saya nak jimat kan awak punya kertas kalau awak nak print. Yang depan-depan ni tak perlu pun. Okay, so yang ni kena juga take note. Yang ni selalu sangat student buat salah. Saya paling lah setiap kali semester memang akan jumpa. Orang sebut, pelajar lah dia sebut Germany language. Salah bukan Germany language. Germany yang bawah ni dia merujuk kepada negara, bukannya bahasa. Kalau bahasa kita sebut German language. Okay, tolong betulkan. Kita kena betulkan yang benda yang salah, kita betulkan lah kan. German ni dari segi istilah lah. Okay, so dia bukannya Germany language, okay, German language. So German, perkataan German dia merujuk kepada bahasa, kepada dia punya people. Okay, kalau Germany dengan Germany je tahu, itu adalah negara. Okay, negara. Okay, so kena tahu bezakan antara dua ni. Okay, so selain daripada negara Jerman kan, actually bila you belajar bahasa Jerman, ada negara-negara lain selain daripada Jerman yang menggunakan bahasa Jerman sebagai dia punya official language, sebagai bahasa rasmi. Okay, so bila you belajar bahasa Jerman, bukan kata macam saya kena pergi Jerman baru boleh practice bahasa Jerman. Tak. Contohnya you pergi Austria, you pergi Belgium, you pergi Liechtenstein. Okay, yang ni mungkin tak pernah dengar. Ni negara ni dia kecil je, dia sebelah Jerman. Okay, ada Luxembourg, Switzerland. Semua ni, negara-negara ni adalah dia menggunakan bahasa Jerman juga sebagai salah satu bahasa rasmi mereka. Okay, so bukan dekat Jerman sahaja, yang menggunakan bahasa Jerman. Okay, so ada banyak negara lain jugalah. Okay, these are Deutsche Bundesländer, States of Germany yang tadi kawan awak sebut ada 16 tu kan. Inilah awak bacalah sikit, berkenalan sikit dengan nama-nama dekat sini yang nanti tak adalah awak lost sangat kan. Okay, kalau kita tengok States of Germany kat sini kan, kalau awak perasan ada yang dalam bracket, ada yang dia tak ada dalam bracket. Okay, yang contohnya state yang bawah ni kan, dia kalau dia ada dalam bracket, maksudnya dia punya nama tempat ni dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Jerman dia berbeza. Kalau dia tak ada dalam bracket, maksudnya bahasa Inggeris dengan bahasa Jerman dia sama saja. Dari segi ejaan dia tu. Contohnya yang bawah ni kan, Bavaria ni. Okay, ni adalah nama tempat ni, nama state ni dalam bahasa Inggeris. Yang dalam bracket ni dalam bahasa Jerman. Sama macam ni lah. Okay, kalau dia macam ni, contohnya ni Lower Saxony ni kan, dia adalah dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Jerman yang ni. Kalau macam ni, Bremen, dia tak ada dalam bracket, maksudnya English dengan German dia sama. Okay, dua-dua sama. Okay, yang tu lah. Okay. Germany, neighboring. Okay, yang ni nanti kita akan tengok jugalah cara sebutan nama dia. Okay, saya nak masuk kepada alfabet. Okay, lepas alfabet ni kita break sekejap. Okay, so take note untuk Jerman alfabet ni, lepas ni nanti selepas habis kelas, you akan ada latihan spelling yang you kena record. Okay, so kena take note lah untuk ni. Okay, so Jerman alphabet ada 26 huruf A sampai Z. Okay, sama je yang awak dah kenal A sampai Z tu kan. Okay, tapi ada 4 huruf tambahan iaitu huruf SZ. Okay, ni sebutan dia SZ. SZ ni kalau awak tengok simbol dia macam beta, macam simbol beta.
Okay, tapi kita tak panggil dia beta, kita panggil dia asset. Asset ni apa dia? Asset ni dia sebenarnya stand for SS, double S. Bermakna bila awak jumpa perkataan yang ada asset ni, tiba-tiba jumpa simbol beta ni, asset ni, macam mana nak sebut ni macam huruf B ke? Tak, sebutan dia macam huruf S. Okay, double S. Kemudian ada tambahan lagi 3 huruf iaitu umlaut. Okay, umlaut tu apa dia? Huruf yang ada dot, ada 2 dot dekat atas ni, 2 titik dekat atas ni. Okay, titik ni kita panggil dia umlaut. Okay, this one umlaut, o umlaut dan u umlaut. Okay, so total out ada 30 huruf. Okay, so walaupun huruf ni awak dah kenal, okay, alfabet, okay, dalam bahasa Jerman alfabet. Okay, walaupun dah kenal tapi kita kena belajar huruf ni dalam versi Jerman. Okay, walaupun tulisannya sama tapi dia ada sebutan dia yang tersendirilah dalam bahasa Jerman. Baik, untuk alfabet ni kita nak guna alfabet, kita nak guna huruf ni untuk apa? Okay, yang ni huruf ni lain, sebutan lain. Sebutan tu bila kita baca perkataan macam mana nak sebut perkataan. Okay, yang ni kita nak belajar dia punya huruf dalam bahasa Jerman. Okay, so huruf kita akan gunakan contohnya untuk spelling, contohnya untuk mengeja. Contohnya saya minta awak eja nama awak. Macam mana nak eja menggunakan German alphabet? So kita kena gunakan German alphabet. Okay, contohnya saya ada perkataan yang dalam huruf-huruf yang dia tidak boleh dibaca tapi dalam short form huruf-huruf. So macam mana kita nak sebut dia menggunakan German alphabet? Kat sinilah kita kena belajar dia. Okay. So kita akan start dengan huruf A. So huruf A dalam bahasa Jerman adalah huruf A. Okay, so kalau perhatikan dalam bracket ni actually dia punya inilah, kalau boleh baca dia punya sebutan. Yang ni dia sama macam dalam kamus. Okay, A. Okay, so huruf A. So A kita tak panggil huruf A, kita panggil dia huruf A. Okay, sini saya tuliskan dalam bracket lah. Huruf A. Huruf A. Okay, so next one kita ada huruf B. Huruf B adalah huruf apa dia? Ada tak yang dah study awal-awal? Study awal-awal tu advance lah. B. Good try tapi salah. B. B. Okay. So, kalau perkataan ni ada dalam bahasa Inggeris, so dia banyak tau. Bunyi dia lebih kurang macam perkataan dalam bahasa Inggeris. Kalau ada, saya akan tulis perkataan tu dalam bahasa Inggeris supaya lebih mudah. Okay, lebih mudah. Awak nak study balik. Okay. Ni nak salin boleh, tak nak salin pun boleh. Nanti awak kena buka balik lah video alfabet tu kalau awak tak nak salin. Okay, kena dengar semula. Okay, this is alphabet A. Okay, ni alfabet A, ini alfabet B. Okay, B. Okay, untuk C ni, C adalah apa dia? Alfabet. Okay, ni dalam bahasa Inggeris awak sebut macam mana? C. C. Okay, tapi saya tambah huruf T dekat depan. Okay, so dia macam awak kena block dulu sebelum S tu ada T dekat depan. C. Macam tu. C. A, B, C. Bukannya C tau, bukannya C. Kalau C tu dalam bahasa Indonesian, yes, dia sebut C. Okay, this one untuk Jerman dia sebut C. Okay, A, B, C. Okay, D boleh teka tak? Rasa-rasa apa dia? This one B, C. So this one is D. Okay, boleh tak susah apa. So A, B, C, D. Okay, E apa dia? A. Okay, so now untuk vowel dia pelajar dia selalu keliru dengan vowel ni. Saya pun tak tahu kenapa. So actually dia tak susah vowel ni. Dia, okay, awak tulis semula kat sini. Saya tuliskan lah huruf vowel. A, E, I, O, U. So dia macam kita bunyikan dia dalam suku kata macam kita mengeja. A, E, A, I, E, O, U, U. So ini alfabet A, ini alfabet A, ini alfabet E. Kita bunyikan dia. A, E, I, O, U. Kenapa U? Sebab
kita bunyikan dia. Okay. So A, E, I, O, U. So itulah alfabet dalam bahasa Jerman untuk vowel. Okay, so awak jangan pula confuse. Ini Frau cakap alfabet A. Memanglah sebutan dia A. Okay, memang sebutan dia A. Tapi actually bukannya huruf A. Tapi kita sebut, dia bunyikan dia. Okay, A. Okay, macam tu. Okay. So A, B, C, D, A. Okay, untuk F, F apa dia? Huruf F dalam bahasa Jerman. F. P. Okay. Untuk F, dia sama macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama saja. F. Okay, F. A, B, C, D, A, F. Okay, huruf G. Huruf G huruf apa kelas? Yang ni G. dia berkait dengan dengan golongan lelaki lah. G. G. Serius lah? Betul. Okay, betul. G. Huruf G Kenapa? Dia actually dia macam kita bunyikan dia G. That's why G. Okay, G ni bunyi dia G. Contohnya macam tadi kan perkataan generation. Kita tak sebut G tu bunyi dia jadi J. Tidak. Bunyi dia G. Sebab tu generation. So G kat sini. Okay. Untuk huruf H, H adalah H. Dia bukan H H. Okay. So dia ada pattern dia nanti yang you akan nampak lah dia punya huruf ni. Okay, dia tak susah pun nak ingat, dia mudah je. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, this one huruf apa tadi saya cakap? Macam mana? E. E. Bunyikan dia. Okay, bunyikan dia macam you mengeja. I, E. Okay, so bunyi. Yang ni adalah huruf E. Macam mana nak tulis ni? Tulis je lah E macam ni. Okay. Yang ni not necessary, tak semestinya awak ikut macam sebiji macam saya tulis ni terpulang. Dalam nota awak terpulang awak nak tulis macam mana. Asalkan awak faham bila awak nak study semula. Okay. Dan seterusnya kita ada huruf J. Huruf J ni dia lain sikit. Dia tak ada bunyi J dia tu. Ni adalah huruf apa? Yang dah study alfabet tu. Okay. Ni adalah huruf Yod. Okay, after this kita akan tengok kenapa kita panggil J ni Yod. Cara mudah nak mengingat dia. Okay. Itu huruf Yod. Okay, untuk huruf K. K adalah K. Kaf di atas K. Okay. K. Okay. The next one adalah L, M, N. L, M, N sama macam huruf F tadi. Dia sama L, M, N. The same. Okay. O jugalah. Okay, untuk P ni apa dia kelas? Dia sama macam B ni. Macam B, C, D. So this one is P. Correct. P. Bukannya ni tau. P. Bukan P. P. Okay, P. Bukannya P. Okay, kadang ada yang dia sebut bunyi dia lain sikit. Dia macam je sebutan dia ni. P. Okay, P. Bayar. P. Okay, untuk Q. Q apa dia? Tengok dalam bracket ni. Apa dia ni? Macam mana nak sebut ni? Ku. Dua harakat. Ku. Okay, ku. So huruf Q adalah huruf ku. Okay. Wow, ku. Okay, untuk huruf R ni sebutan dia macam mana? Tengok kat sini dia tulis. Apa dia ni? Dalam bracket. Hampir betul. Okay, huruf R ni kan setiap kali kelas saya tak tahu kenapa student susah sangat nak ingat. Especially kalau Chinese ke? Ada Indian, saya macam tak nampak nama Chinese. Ada Chinese or not? No. Okay, especially student Chinese semester susah sangat nak sebut. Sebab dalam Mandarin, saya faham sebab dalam perkataan Mandarin ada perkataan okay, sign. Okay, so dia sangat susah nak ingat. Dia bukannya tetapi air. Okay, tengok sini saya tuliskan huruf ni. Ni huruf apa? F. Ni? L. This one?
M. This one? N. Okay, jadi saya tambah lagi satu huruf, dia pattern yang sama. Okay, dengar saya cakap pattern yang sama. Kita tak sebut dia kita sebut dia Okay, F, L, M, N, R. Okay, boleh? Boleh ke tak? Boleh Boleh. Okay, ni nak memudahkan lah. Okay, so saya letak pattern yang sama kat sini. So kita tak sebut kita sebut dia R. Okay, macam L, but this one R. Okay, R. Untuk S, kita boleh tambah kat sini S. Okay, S. Pattern yang sama. Okay, boleh Okay, untuk T ni rasa dia apa dia? Dia macam B, C, D. So this one? T. A. Okay. Okay, yang ni apa pula? U. U. Correct. Macam nak tulis U. U. Bilang asalkan awak faham. Yang ni tak kisah dalam bracket ni. Dia asalkan awak faham, awak boleh bunyikan dia. That's all. Okay, simple. Okay. Now, untuk huruf yang seterusnya, ni bukan cakap awak je yang akan buat salah. Saya pun selalu tersalah. Okay. So, untuk huruf V, kita panggil huruf V adalah huruf vowel. Vowel. Okay. Huruf vowel. Kenapa huruf vowel? Ni sama macam huruf yod tadi. Lepas ni kita akan tengok dia punya kenapa kita panggil yod. Yang ni kenapa kita panggil vowel. Okay, untuk W, kita panggil dia huruf V. Okay, so this is alphabet V. Vowel, V. Dia bukan, yang ni V ni, W je bukannya V. Kenapa? Kita tengok lepas ni, kenapa? Okay, so the next one, X. Okay, this one, X. Okay, X. Okay, ni huruf yang paling panjang sekali, iaitu Epsilon. Okay, sebutan dia Epsilon. Huruf Epsilon. So kalau ada you jumpa alphabet Y, kena sebutlah Epsilon. Kalau kena spelling, kalau kena mengeja. Kalau tak kena mengeja, tak perlulah eja. Tak payahlah sebut Epsilon. Okay, ni untuk khas untuk alphabet lah. Dan yang terakhir huruf Z. Z. Okay, so A, B, C sampailah Z. Okay, kemudian 4 huruf tambahan ni, okay, tadi saya dah ada sentuh sedikit kan. Okay, 3 ni saya cakap tadi, titik atas ni saya sebut nama dia apa tadi? Umlaut. Kena ingat umlaut. Umlaut tu apa? 2 dot tu. Okay, 2 titik yang dekat atas ni. So titik ni kita panggil dia umlaut. So ni adalah huruf A umlaut, O umlaut, U umlaut. Bukan U Ingat Jerman sebut U. U umlaut. Dan yang terakhir huruf asset. Tadi saya cakap asset ni dia stand for double S. Okay. Huruf yang lain ni pun actually dia stand for huruf apa? Contohnya A umlaut, dia stand for A. Yang ni dia stand for OA. Okay, nanti yang ni kita tengok lepas break nanti punya sebutan. This one dia stand for UA. Okay, so now saya tunjukkan sedikit lah untuk alphabet ni. Kita nak practice huruf dalam bahasa Jerman. Okay, contohnya ada awak jalan kat luar, awak nampak kereta, ada nombor plate. Awak jumpa nombor plate. Contohnya ni, plate JSU 1111. Ni contoh lah kan, contoh nombor plate. So, contoh ada orang Jerman tanya, ni nombor plate ni, macam mana awak nak sebut? Okay, so kita kena gunakan German alphabet lah. Sebab kita tak boleh nak bunyikan dia kan, macam nak baca. So kena gunakan German alphabet lah. Okay, so now, huruf J ni huruf apa dalam Jerman? Huruf? Yod. S. S. U. U. So kita akan sebut dia Yod, S, U.
Okay, satunya kita belum belajar number. Satu ni eins. Okay, eins. Eins, 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 eins. Okay, eins. Okay, so contoh saya bagi nombor lain. Kita ada contohnya. Contohnya nombor plate ni. Macam mana nak baca ni? This one. Ni apa? Huruf apa? K, This one? Ha. L, Ni? Epsilon. Correct. K, L, upsilon. K, L, upsilon. Take note yang tidur tu tolong bangun. Nanti lepas kelas ada latihan yang awak kena mengeja nama awak. Awak eja nama awak menggunakan German alphabet. Jangan kata tak tahu pula. Okay, contoh lain. Okay, kita bagi nombor plate lain. Contohnya, okay, yang ni. Macam mana nak sebut ni? Macam mana nak sebut huruf ni? This one? Fau. 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 This one? E, Ah. E, Bukan E. Okay, A. Okay, tengok sini saya ulang semula ni. A, I, O, U. Yang lain tak ada masalah dekat sini tersangkut. Ni A. Okay, A. Okay, so Fau, A. This one? C, C. Okay, good. Susahnya. Okay, tak apa. Slow. Okay, contoh yang ni. Okay, macam mana nak sebut ni? Alphabet. This one? B, B. A. A. V, B, A. V. V. Okay, good. B, A, V. Okay, contoh lain lah. Okay, pendek sangat. Okay. Okay, saya bagi contoh. Biasa tak nampak ni short form ni? First time. Tak pernah nampak lah short form apa ni. Okay, sebut dulu ni huruf apa. Ni huruf apa? Fau, How? This one? V, V. How V. Ni sebenarnya dia adalah short form untuk siapa boleh teka? Short form untuk ni. Ni German punya brand kan, kereta. Volkswagen. Volkswagen ni sebenarnya dia adalah brand Jerman dan juga perkataan ni adalah perkataan dalam bahasa Jerman dan perkataan ni ada maksud. So perkataan ni kita boleh sebut dia dalam sebutan dalam bahasa Jerman actually. Okay, saya tunjuk sikit yang ni kita akan sambung lepas ni sebenarnya, tapi tak apa, saya tunjuk masuk sikit. Okay, dia sebenarnya ada dua perkataan, iaitu perkataan yang pertama yang ni dan perkataan yang kedua ini. Okay, yang pertama ni Volks ni. Okay, so now kita akan tengok kenapa kita panggil huruf V ni huruf Vau. Kenapa kita panggil dia huruf Vau? Sebab bila dalam perkataan huruf V ni, tukarlah warna lain, tak nampak lah. Okay, warna ni Okay, kenapa kita panggil dia huruf Vau? Sebab bila dalam perkataan huruf V ni, kita bunyikan dia, dalam perkataan bunyi dia macam huruf F. Contohnya this one, kita tak sebut von, kita sebut font. Okay, boleh? Sebab tu kita panggil dia huruf Vau. Dia start dengan F. Okay, font. Macam tu. So untuk perkataan ni kita tak sebut Volks, tetapi kita sebut dia apa dia? Sama boleh tangkap dah macam mana sebutan dia. Sebutan dia adalah Volks. F. Ingat F. Ini boleh salin lah F. Okay. Huruf V. Huruf W. V lah. Okay, huruf V kita panggil huruf W. Saya pening. Okay, huruf W kita panggil huruf V sebab apa kelas? Sebab siapa boleh teka? Dalam perkataan bunyi dia macam huruf V. Okay, bermakna contohnya perkataan ni. Ni bahasa Inggeris kan? Dalam Jerman pun ada perkataan ni juga.
dalam English awak sebut apa? Win ke, wine ke, tak kisahlah. Tapi dalam Jerman kita sebut dia Vin. Dia jadi huruf V. Sebab tu kita panggil dia huruf V. Okay, so nampak kat sini bunyi dia bukan lagi Wagen tetapi Wagen. Jadi sebutan dia adalah Volkswagen. Volks maksud dia people, Wagen car. People's car. Okay, boleh? Okay, so that's it untuk topik alfabet. Kita akan break sekejap. Awak nak rest 5 minit ke 10 minit? 5 ke 10? Kita nak 10. break sekejap. 10? Okay, sikit 10 minit. Lepas tu kita nak sambung kepada topik yang terakhir iaitu topik ni lah. Topik sebutan dan kita masuk greetings. So untuk sebutan ni dia sangat penting lah. Nanti dia akan bersambung dengan next week punya topik. Okay, so 10 minit masuk semula pukul berapa? 12.26. Okay, nak pergi toilet ke, nak minum, nak makan sekejap, boleh lah. Okay.